Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat yang sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat-Nya serta izinnya juga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan satu majlis yaitu majlis ceramah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, karena sudah sampai, jadi saya tidak akan membuang masa. Saya dengan segala hormatnya. Jadi dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Rasuli yang datang dengan tuntutan untuk hadir ceramah dan juga fatwa dalam ini. Yang itu sekali lagi menyampaikan dari pihak dan juga sudah dilakukan oleh terima kasih kepada Ustaz. Dengan itu saya mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramah pada malam ini dengan segala hormatnya bisa ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Imam kita, Tuan Haji Ismail, kepada pengurusi kita Tuan Haji Aziz. Terima kasih kepada Abang Pin kita dengan sahabat kita. Ikhwatul iman, alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Ta'ala peluang dan nikmat. Selalu para ulama menyatakan kepada kita ikhwan bahawa nikmat beragama adalah satu nikmat, tetapi lebih nikmat daripada itu kita beragama di atas jalan yang benar. Itu lebih nikmat. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membayangkan kesilapan berlaku di dalam agama-agama sebelum Islam, di antaranya Nasara dan Yahudi. Nabi menyebut tentang 71 berpecah daripada golongan Nasara. 70 masuk ke neraka, 1 sahaja ke syurga. Yahudi berpecah sampai 72, 71 ke neraka, 1 ke syurga. Datang kepada umat Muhammad berpecah 73, 72 masuk ke neraka, 1 ke syurga. Para ulama menyebut yang disebut dengan angka yang banyak masuk ke neraka 70, 71, 72, mereka itu adalah orang-orang yang beragama, bukan tidak beragama, tetapi mereka tidak diberi nikmat yang kedua, iaitu beragama di atas jalan yang benar. Firqah-firqah yang Nabi sebut, firqah-firqah yang tidak benar, kesemua mereka itu bercakap di atas agama, tetapi mereka tidak dihidayahkan oleh Allah di atas manhaj yang betul. Kita alhamdulillah ikhwan, untuk memastikan kita bercakap agama di atas manhaj yang betul, kita cuma ada 2 platform sahaja yang menjamin agama kita itu betul, iaitu
wahyu Allah yang bernama Al-Quran dan wahyu Allah yang bernama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahaja dua jalan yang kalau kita pakai maka dikatakan jalan beragama kita betul. Kalau kita tinggal salah satu, lebih buruk lagi kalau kita tinggal dua-dua. Walaupun kita dakwah, kita beragama, kita faham agama, kita melakukan hal-hal agama, tetapi jalan kita adalah jalan yang salah. Kerana itu ikhwatul iman, perkara ini dapat kita lihat di dalam satu ayat Allah yang selalu kita baca daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Subhanallah. Ini isyarat daripada Allah supaya kita letak kita punya jalan itu bagi betul. Saya ulang lagi sekali ikhwan, bukan masalah orang tidak beragama, bukan masalah orang tidak menjalankan tuntutan agama, tetapi masalahnya manhaj. Masalahnya manhaj Melayu panggil apa? Cara dia meletak faham daripada agama. Berdasarkan ayat tadi, Allah suruh kita letak agama itu di atas jalan yang betul. Iaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini sangat berat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu, kepada Allah dengan takwa yang hak. Sangat berat. Sehingga kan Anas bin Malik menceritakan, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayat ini memberatkan kami. Kami kena takwa dengan takwa yang sangat hak. Bagaimana ya Rasulullah? Untuk menurunkan bebanan itu, Allah menurunkan satu ayat lagi. Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah kadar kebolehan dan kemampuan yang kamu ada. Bertakwalah kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah itu dilaksanakan berdasarkan kemampuan. Meninggalkan larangan Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Dan Quran bukan saja disuruh kita bertakwa, bahkan dia tunjuk bagaimana cara bertakwa. Subhanallah. Sangat hebat. Kalau dikatakan bertakwa kepada Allah ikut kemampuan, nanti manusia akan guna akal. Kemampuan saya semayang sehari semalam 3 waktu, 5 waktu tak boleh, nanti jahanam takwa itu. Maka Allah menurunkan ayat lain mengajak manusia bertakwa, mengajak manusia membina takwa. Masya Allah. Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah turunkan ayat mengajak kita bertakwa. Allah bina jalan. Bukan dia lepas kita bertakwa, tidak. Dia menurunkan ayat, dia tarah jalan kepada kita. Macam mana nak takwa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam mana nak takwa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Iaitu dengan kamu melihat kepada akhirat. Katalah akhirat itu lighad. Itu ghadan bermakna esok. Katalah besok kamu bertemu akhirat, kamu mati. Bagaimana kamu nak usahakan? Dia buat jalan. Dia tak lepas kita. Dia tak lepas kita dalam keadaan begitu sahaja, tidak. Dia bina jalan. Cuba bayang kalau besok kamu mati, kalau besok akhirat, kalau besok ada kain kafan, besok jenazah dimandikan, besok masuk dalam tanah kubur, besok kamu disoal oleh munkar dan nakir. Esok semua terjadi. Wal tanzur, cuba renungkan, lihat ma qaddamat lighad. Apa qadam? Apa yang kamu nak bawa sebagai bekal kalau besok kamu bertemu dengan Allah. Wattaqullah. Di atas renungan itu
kamu bertakwa kepada Allah. Allah itu sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Subhanallah. Dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lagi sekali di ujung ayat Allah ajak kita bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan sebagai orang Islam. Kata para ulama tafsir, takwa dikaitkan dengan mati. Takwa dikaitkan dengan mati. Mati adalah platform bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu muslim. Disebut mati, disebut takwa. Mati adalah satu perkara yang paling baik untuk menjadikan insan itu bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Ikhwan, Allah pesan kepada kita, pertahankan takwa sampai takwa menjadi bekai pada hari kita mati. Dalam ayat lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allah kata berbekal, cari bekal. Sebaik-baik bekal, khairuz zadi, sebaik-baik bekal takwa. Sebaik-baik bekal takwa. Takwa yang mana? Takwanya ada kena mengena dengan melihat akhirat. Takwanya ada kena mengena dengan melihat kepada mati, ada kena mengena. Takwa itu adalah khairuz zad. Takwa adalah bekal yang paling baik. Wattaquni, kena takwa kepada aku, wahai orang-orang yang diberikan ulul albab, diberikan pemikiran, diberikan panca indera, diberikan alat untuk berfikir, otak, akal, hati, perasaan, semua dianugerahkan. La'allakum tuflihun, supaya kamu jadi orang-orang yang beruntung, untung dunia dan untung akhirat. Subhanallah. Ikhwan, ikhwatul iman, ini adalah kita katakan manhaj. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia pakai dengan kaedah ini, dia berada di atas takwa dan manhaj takwa dia betul. Tapi kalau dia bertakwa agak sombrono, cara dia bertakwa dengan selera dia bertakwa dengan tidak melihat kepada apa yang Allah telah gariskan sebagai jalan takwa. Takwa dia itu takwa yang tidak berada di atas jalan yang dikehendaki oleh Allah. Subhanallah. Di dalam hadis Nabi menyebut tentang masalah takwa. Nabi menyebut tentang masalah takwa. Bagaimana Nabi susun takwa itu? Yang pertama, Nabi kaitkan takwa itu dengan ukhuwah Islam. Dengan ukhuwah Islam. Sejauh mana kita boleh buat? Sejauh mana kita boleh buat? Nabi kaitkan dengan takwa memberi salam. Nabi kaitkan takwa dengan ziarah orang sakit. Nabi kaitkan takwa dengan ziarah orang mati. Nabi kaitkan dengan takwa menunaikan undangan orang yang jemput. Nabi kaitkan takwa apabila sahabat minta nasihat, kita beri nasihat. Nabi kaitkan takwa dengan orang yang paling rendah sekali, orang itu bersin dan kita mendoakan dia. Subhanallah. Itu manhaj dia. Itu manhaj dia. Kalau kita nak bertakwa, kita nak pisahkan takwa dengan bagi salam. Kita satu orang yang sembahyang, puasa, zakat, tetapi kita tak bagi salam pada siapa-siapa. Ya, kita mengaku kita takwa, tapi takwa kita itu keluar daripada real. Dia tidak akan jadi bekal yang Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dia tak jadi. Dia disebut di dalam Mau'izatul Mukminin dengan perkataan takwa khayali. Takwa khayal, maksud dia si fulan itu dia yang anggap dia takwa, tetapi di sisi syarak dia tidak bertakwa. Kenapa? Dia memisahkan dengan sifat-sifat yang Nabi sebut. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata takwa itu, bila sahabat tanya kepada Nabi bagaimana memberi salam, Nabi kata beri salam kepada orang yang kamu kenal, ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kau kenal dan orang yang kamu tak kenal. Tetapi dengan syarat Nabi kata dia muslim. Dia muslim. Kalau satu orang tu dia sembahyang, dia puasa, dia begitu, dia begini, dia jumpa muslim yang lain pada jarak yang orang kata berselisih bau, dekat sangat, tapi dia tak teringin nak bagi salam.
Dia tak teringat nak bagi salam. Dia seorang yang sedang mengaku bertakwa, tetapi sifat itu sedang luntur. Sifat itu turun. Sifat orang bertakwa itu tidak ada. Dan kalau tidak ada sifat, dia tidak ada nilai. Kalau dia tidak ada alamat, dia tidak ada nilai. Karena itu kita katakan tadi manhaj itu penting. Kita takwa kepada Allah, kita pakai manhaj Tuhan. Kita kena buat sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Dan dipesan takwa itu dibawa sampai ke mati, dibawa sampai ke mati. Subhanallah. Ikhwan, selepas Allah berwasiat kita dengan takwa, datanglah manhaj tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah kata berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tengok macam mana Allah susun takwa. Takwa kait dengan mati, takwa kait dengan tali Allah. Wa'tasimu. Kalau kita buang kalimah wa, kita baca i'tasimu. Dia datang dengan fi'il memerintah. I'tasimu, i'tasim, tamassak. I'tasim sama dengan kita suruh dia berpegang. Berpegang. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Ada waw tanda jamak. Menyuruh seluruh orang yang bertakwa tadi ini, seorang pun jangan berkecuali. Dah semua kamu mengaku kamu mukmin, bertakwa, kamu ingat kepada mati, dan kamu nak bawa takwa sampai mati, seluruh orang tadi diarahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Seluruh kamu, seorang pun tidak boleh berkecuali, mesti berpegang dengan tali Allah. Oh subhanallah. Ini saya katakan tadi, ikhwatul iman. Quran ketika dia membicarakan hal itu, dia tidak biar kita terkapai-kapai. Dia tak biar kita lemah. Dia pedomankan kita. Cuma masalah dia, kita ini boleh faham ke tak boleh faham? Itu masalah dia. Masalah dia, kita boleh duduk tak boleh duduk di atas apa yang Quran sedang paparkan kepada kita. Itu masalah kita. Hati kita kuat, kita ada istiqamah ke tidak? Kita ada sabar ke tidak? Kita ada iltizam ke tidak? Kita ada kesungguhan ke tidak? Hati kita ini ikhlas ke tidak? Itu bab dia. Tapi nak kata satu orang itu bertakwa dan tidak ada hasil, demi Allah tidak ada. Pasti ada hasil. Dan kalau takwa itu kita menuruti dia punya apa yang Tuhan gariskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikhwan, saya ulang lagi sekali untuk diri saya. Allah suruh kita bertakwa kerana takwa itu adalah bekal yang paling baik sekali. Khairuzat, khairuzat. Lain tidak baik. Lain kalau kita kata baik, dia tidak akan jadi paling baik. Dia semua duduk di bawah. Khairuzat dia nombor satu. Dia duduk di atas. Apa dia? Takwa. Jadikan takwa itu khairuzat. Bagaimana nak jadi dia khairuzat? Allah susun, Allah programkan. Allah tahu manusia ni lemah, hamba dia, maka dia programkan bagaimana nak hidup, nak dapat kuat. Maka Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kesemua kamu yang dah mengaku alladzina amanu tadi, yang diperintah dengan ittaqullaha haqqa tuqatih, dan kamu pun faham fattaqullaha mastata'tum, dan kamu pun faham makna wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kamu dah faham dah ke semua itu, wattaqullah, kamu takwa lagi kepada Allah, kamu perbaharui takwa kamu kepada Allah. Ke semua orang di atas tadi datang satu amanah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jangan seorang pun berkecuali daripada berpegang dengan tali Allah. Subhanallah. Jangan seorang pun berkecuali, semua orang yang nak bertakwa, jangan ada seorang berkecuali meninggalkan tali Allah. Siapa cuba takwa, tak pegang tali Allah, dia khayal. Dia khayal. Dia macam bawa beg, dia sangka ada isi tapi kosong. Ikhwan, apa dia hablullah ini, tali Allah ini? Apa dia tali Allah ini? Imam Tabari menyebut tali Allah
Imam Tabari menyebut perkataan Abdullah bin Mas'ud, tali Allah itu ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Imam Bukhari membuka bab tentang i'tasim bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Kata Al-Bukhari, hablullah dinullah kulluhu, adalah agama Allah seluruhnya. Allah suruh kita berpegang dengan agama Allah seluruhnya. Apa dia? Quran dan sunnah Rasulullah. Quran dan sunnah Rasulullah. Imam Bukhari menambah perkataan dalam Sahih Al-Bukhari, apabila disebut sunnah, sunnah yang benar, sunnah yang jelas, sunnah yang jelas, sunnah yang wadih, sunnah yang sabit, sunnah yang sahih. Artinya bukan sunnah yang direka-reka, bukan sunnah yang dibikin-bikin, bukan sunnah yang datang tidak tahu daripada jalan, daripada sumbernya, tidak. Sunnah yang diyakini, ya Allah pelihara dia. Di dalam ayat Allah menyatakan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr, kami yang memelihara az-zikr. Apa dia az-zikr? Wahyu Allah. Wahyu Allah az-zikr. Maka para ulama tafsir kesemuanya bersetuju sunnah termasuk dalam wahyu. Sunnah Nabi termasuk dalam wahyu. Al-Quran adalah wahyu. Quran dikatakan lafaznya mutawatir, maknanya mutawatir, wahyu. Sunnah dikatakan lafaznya tidak mutawatir tetapi maknanya mutawatir, wahyu Allah. Di mana kita tahu sunnah wahyu Allah? Dalam suratul Najmi, surah membicarakan tentang peristiwa Mi'raj. Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu syadidul quwa. Yang Muhammad bercakap tak ada kena mengena dengan nafsu dia. Yang dia bercakap wahyu kami. Muhammad bercakap dua perkara sahaja, Al-Quran dan sunnah baginda. Muhammad bercakap dua perkara sahaja, Al-Quran dan sunnah baginda. Dan itu Allah kata wahyun yuha. Apa bukti dia wahyun yuha? 'Allamahu syadidul quwa. Pembawanya ialah Jibril. Pembawanya adalah Jibril. Kesemua kita tahu daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Maka dalam masalah hadis Allah menyatakan 'allamahu syadidul quwa. Juga yang menurunkan hadis kepada Muhammad adalah syadidul quwa, makhluk kami yang sangat kuat ingatan dia. Syadid, yang sangat kuat. Quwa pun kuat, syadid pun kuat. Kuat dalam kuat, hebat hamba Allah ni, Jibril alaihi salam. Karena tu Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kamu yang mengaku takwa mesti berpegang dengan dua sumber wahyu ini. Apa dia? Al-Quran dan sunnah. Dan diberi satu warning, wala tafarraqu. Oh, Masya Allah. Wala tafarraqu, Masya Allah, Masya Allah. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Kalimah ini kalimah inzar. Kalimah ini macam dia kita kata amaran. Allah bagi amaran, wala tafarraqu. Jangan berani. Jangan berani. Wa itu dan, lam alif itu nahi, bukan nahi Hindustan, ni nahi Arab ini. Nahi ini maksud dia jangan berani bercerai-berai. Tidak boleh bercerai-berai daripada apa? Daripada tali Allah. Kalau nak duduk di atas jalan yang betul, jangan bercerai-berai daripada tali Allah. Masya Allah, jangan bercerai-berai dari tali Allah. Kalau nak jadikan takwa itu bekal akhirat, jangan bercerai-berai daripada tali Allah. Apa dia tali Allah? Quran dan sunnah. Ikhwatul iman. Karena itu ikhwatul iman, mari kita lihat dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah yang kita ulang itu ada satu ayat kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dua rangkap. Satu, hidayahkan kami ke jalan yang lurus. Hidayahkan kami ke jalan yang lurus. Satu.
Baca seorang pun kami, sembahyang seorang pun kami, ramai-ramai sembahyang pun kami juga. Dia tak kata ihdi. Patut seorang kan macam doa kunut, Allahumma hdini. Kalau ramai baru Allahumma hdina. Tapi Fatihah tu ajaib dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap ihdina. Tidak boleh kata ihdi. Kalau berani ubah na jadi di, jahanam sembahyang itu. Dia dianggap mengubah wahyu Allah. Sampai kiamat dia tetap baca dengan na. Subhanallah. Seolah-olah dia macam ada suatu takkid mubalaghah yang tinggi. Dia nak menekankan suatu bahasa yang tinggi. Walaupun kita ini sembahyang seorang, tetapi hidayah itu dipohon kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin kena kembali pada hidayah Allah. Walaupun kita sembahyang seorang, tetapi kita macam wakil kaum muslimin memohon pada Allah, hidayahkan kami semua ya Allah. Tapi kau sembahyang seorang, kenapa baca hidayahkan kami? Ya, saudara kau yang tak sembahyang pun memerlukan hidayah. Kerana Allah menyatakan wala tafarraqu, seorang pun tidak boleh keluar daripada jalan ini. Dia keluar daripada jalan ini, dia bukan di atas jalan yang benar. Maka lepas kita kata ihdinas siratal mustaqim, ikhwan, ada perkataan yang kita ucap, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita sedang bercakap dengan Tuhan, kita kata hidayahkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan kami orang pertama yang dapat. Jalan itu kau telah beri kepada orang sebelum kami. Mereka dah dapat dah jalan lurus tu. Mereka dah dapat dah jalan Allah itu. Mereka dah dapat dah tali Allah. Mereka dah berpegang dah. Kerana mereka dah dapat dan mereka berpegang, mereka telah pun menjadi ahli syurga. Pilih kami menjadi angkatan kedua, menjejaki jalan mereka, langkah mereka, sampai kami dapat apa yang kau berikan kepada mereka. Subhanallah. Kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, hidayahkan kami seperti mana allazina an'amta alaihim, kepada mereka itu datang an'amta, nikmat engkau. Nikmat apa? Tengok, jalan yang benar, boleh duduk di atas platform yang benar, itu satu nikmat. Hidayahkan kami ya Allah. Bukan kata hidayah agama. Atau tengok apa? Kalau kita kata tak dengar. Dekat sikit. Boleh. Tak. Ya. Kalau kita kata tak berdengung ah. Tak. Kalau kita kata ikhwan, dahsyatlah bahasa yang Quran pilih. Atau al-mustaqim, dia benda yang tak bengkok, lurus kan. Sirat itu jalan, al-mustaqim itu yang lurus. Kalau dalam bahasa Arab kita kata sirat, sirat itu pun orang tahu jalan. Jalan. Dia memang jalan, sirat ke, tariq ke, zuqaq ke, dia jalan. Tetapi cuba tengok, jalan bukan sebarang jalan. Digabung dengan kalimah al-mustaqim. Dahsyat. Bahasa ini dahsyat ikhwan. Pasal itu orang Arab, sastra Arab, dia tidak boleh buat mubalaghah ini. Dia tak boleh buat. Kalau kita tanya pada orang Arab, kita kata aina sirat, dia kata ila tul. Bukan tul, ila tul. Maksudnya hampir terus lah. Kita kata aina sirat, jalan mana kita nak pergi? Yaminan wa shimalan, kiri ke kanan. Akhi ila tul, ente ambil jalan terus. Kenapa dia tak kata kita ilal mustaqim? Kerana al-mustaqim itu bukan makna jalan yang GKR buat ni. Itu sirat. Tetapi manusia pohon kepada Allah ini, bukan dia takut silap melangkah, tetapi dia takut silap berakidah menuju Allah. Allah gabungkan dua kalimah antara sirat dan al-mustaqim. Lepas itu dikatakan lam yaj'al lahu iwajan. Lam yaj'al lahu iwajan.
kamu tidak akan jumpa bengkok di dalam siratal mustaqim. Siratal mustaqim tidak ada bengkok. Siratal mustaqim itu apa dia? Tadilah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jalan itu bukan sebarang jalan. Jalannya sangat lurus. Ramai orang dia berjalan, tapi jalan dia bengkok sampai jadi 72, 73 puak sampai dia masuk ke neraka. Dia memakai jalan, tapi jalan dia jalannya bengkok, ghairal mustaqim, tak lurus. Karena itu ikhwan, Fatihah yang kita baca itu dia mendidik kita bukan sebarang jalan. Kerana orang sebelum kita ni ada dua jenis. Satu, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada dua puak. Al-mustaqim dia ada allazina an'amta alaihim. Siapa mereka ikhwan? Mereka telah berjalan dengan jalan taqwa, mereka telah berjalan dengan jalan tali Allah, mereka pegang sungguh-sungguh dan mereka telah mendapat ganjaran di atas itu. Di dalam tafsir Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Qayyim menyebut mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi inilah agamanya benar, manhajnya benar, sistemnya benar. Agamanya benar, jalannya benar. Ilmunya benar, kepahamannya benar. Akidahnya benar, manhajnya benar. Salatnya benar, teladannya benar. Bukan saja ilmunya, tetapi siratnya benar. Siratnya itu sangat al-mustaqim, menuju kepada Allah, sangat menuju. Maka mereka dijadikan sampel, contoh angkatan dalam suratul Fatihah. Tetapi ada juga angkatan sebelum kita jalan dia bengkok. Sampai kita kata ghairil maghdu, kita tak kata laisal maghdu. Laisa dengan ghairi dua-dua makna tak mau. Tapi Allah pakai ghairil maghdu, dia tak pakai laisal maghdu. Kalau laisa ni orang kata tolak macam enteng saja. Tapi bila ghairil maghdu, dia tolak dengan bermaksud. Dia tolak dengan penuh ketakutan. Dia tolak dengan penuh rasa gerun, gundah gulana. Dia tolak tu dia tak mau sungguh. Jadi kita bila baca doa minta tolak balak kan, kita pusing tangan. Itu kira tak mau sungguh. Dia tak mau betul-betul, dia tak mau. Dia tolak betul-betul. Ya, bukan sebarangan minta. Sungguh-sungguh tak mau. Dia lari, dia menjauhi. Jangan sekali-kali hang bagi pada kami jalan, ya Allah. Jalan orang itu berjalan, last sekali kena marah. Last sekali jadi sesat. Masya Allah. Ada orang, dia ingat agama dia betul. Last sekali kena kutuk. Dia ingat cara beragama betul. Last sekali dia kena laknat. Jangan ya Allah, ghairil maghdu, ghairi. Jauhkan, simpangkan. Jauhkan kami, hindarkan kami. Kami hanya mau yang tadi, allazina an'amta alaihim. Oh subhanallah. Jadi ikhwan, orang yang kita nak jadikan contoh dalam surat Al-Fatihah tadi, mereka semua dah mati. Mereka semua dah mati. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka betul, cara mereka betul. Dalam Fatihah yang kita ulang-ulang, mungkin kita terlepas pandang, kita menyebut tentang para sahabat yang kita nak beragama secara cara mereka. Sampai tahap apa? Insya-Allah. Saya contohkan dua contoh kepada antum. Dua contoh. Mereka berpegang dengan tali Allah, pegang habis-habisan. 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 Habis-habisan mereka pegang. Sampai hebatnya mereka ini, mereka disebut di dalam Al-Quran dengan perkataan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oh subhanallah, subhanallah. Apa kita boleh belajar dengan ayat ni? Ada 3 perkara Allah sandarkan kepada para sahabat yang kita mesti belajar dengan dia. Kalau nak beragama. Antum kalau saya tanya, antum pernah dengar ada orang baca doa Allahumma khatim lana ya Allah bi husnil khatimah
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Antum pernah dengar tak? Doa ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, ya Allah, bagilah kami mati ya Allah dengan penutup yang baik. Tutuplah hidup kami ini dengan tutup yang baik, dan kau janganlah kami tutup ini dengan tutup yang buruk, su'ul khatimah. Kami nak husnul khatimah. Pasal tu ada zikir yang diajar, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu dibaca setelah dibaca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita minta husnul khatimah, tetapi yang kita tahu, siapa pun belum dapat lagi husnul khatimah. Ramai orang mati di kalangan kita, ikhwan. Ramai kawan-kawan kita dah mati. Agak-agak antum, siapa yang antum boleh berani tunjuk dengan jari dia telah mendapat husnul khatimah? Siapa dia? Ya, antum boleh jadikan itu sebagai contoh dalam doa. Ya Allah, aku pohon padamu husnul khatimah, macam si fulan ya Allah, macam haji si fulan tu, dia dah mati husnul khatimah, bagi kat aku macam tu ya Allah. Agak-agak kita siapa? Tapi kita pohon Allah. Tengok dalam surah Fatihah, dia suruh kita minta hidayah, dan dia bawa contoh hidayah macam siapa. Kita minta mati husnul khatimah, mati macam siapa? Siapa dia yang kamu tengok mati husnul khatimah, yang kamu nak mati macam tu? Siapa dia yang mati su'ul khatimah, yang kamu tak mau mati macam tu? Siapa dia? Kamu tengok siapa yang mati teruk sangat sampai kamu tak mau mati lagu tu? Kalau dibalas soalan itu, kita pun tak tahu lagi lah. Kalau tak tahu lagi husnul khatimah macam mana yang kamu nak? Apabila kita balik kepada surah Fatihah tadi, kita akan jumpa para sahabat ini kesemuanya telah mati husnul khatimah. Maka mati mereka lah kena jadi contoh untuk kita. Saya nak sebut dua contoh bagaimana para sahabat mati, supaya kita tahu, supaya kita ada satu keyakinan untuk beragama seperti mana jalan mereka. Jangan sembrono, jangan seenak dewe, jangan semahunya beragama. Tidak boleh, tidak boleh. Baik, saya ulang ikhwan, daripada awal saya cakap tadi, sekarang dah pukul berapa? Dekat pukul 9 dah. Dia ceramah lama-lama tak boleh, pasal malam nak tengok bola, nak kena balik awal tidur supaya tak mengantuk tengok bola. Ceramah mengantuk tak apa, biasa. Ikhwan, saya katakan daripada awal saya katakan, apa saya katakan, bahawa bukan masalah tidak beragama, tidak timbul masalah tidak beragama, tetapi timbul masalah real agama. Nak pakai macam mana? Ya, jalan dia. Bahasa Arab dia kata manhaj. Apa sistem dia? Jalan mana kita nak pakai? Kaedah beragama macam mana kita nak belajar? Maka Quran bagi tahu kepada kita kaedah beragama yang paling benar, masukkan takwa sampai ke mati, berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Timbul masalah, macam mana nak bertakwa kepada Allah, macam mana nak berpegang dengan tali Allah. Saya sebutkan, bertakwa dan berpegang dengan tali Allah macam para sahabat berpegang. Mereka adalah contoh kita, di mana kita jumpa ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah Allah katakan, kalau kita nak beriman, kalau kita nak beragama, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw, kalau kamu nak beriman, berimanlah macam mana sahabat beriman. Fa in tawallaw, kalau kamu tidak mau beriman, kamu berpaling, kamu tidak mau ikut para sahabat,
Kalau kamu tak mau beragama macam para sahabat, fa innahum fi syiqaq, selama-lamanya kamu di dalam pertengkaran dan perselisihan, dan Allah berlepas tangan daripada kamu. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Inilah cara beragama yang ditentukan oleh Allah. Siapakah lebih baik cara dia kalau bukan sistem yang Allah buat? Jadi kerana itu kita sebutkan tafsir Ibn Qayyim tadi. Ibn Qayyim kata kembalikan sistem beragama seperti mana para sahabat. Mereka telah pun mendapat syurga kerana meneroka jalan ini. Semua daripada mati. Siapa di antara kita berani kata ada sahabat sekarang ini disiksa dalam kubur? Oh, sangat lantang itu. Bicaranya sangat keras itu. Boleh keluar daripada wilayah iman kepada kufur. Kerana di sisi Ahlus Sunnah, sahabat seluruhnya Ahlus Syurga. Munafik tak masuk dalam kalimah sahabat. Tidak masuk. Itu disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ikhwan, kita kena beragama seperti sahabat. Kita berdoa, ya Allah, aku nak mati sebagai mati husnul khatimah. Aku nak mati husnul khatimah. Tapi kita pun tak tahu siapa dia yang mati husnul khatimah. Yang kita tahu mati agak baik sikit, kita tengok 40 penyamun itulah dia berani kata aku mati dalam iman. Tapi kita nak contoh dia pun kita tak berani. Beranikah kita berdoa, ya Allah, aku nak mati husnul khatimah macam kepala penyamun tu? Tak berani kita. Walaupun dia kata aku mati dalam iman, tak berani kita. Sekali-kali tidak berani. Tetapi dalam Quran, dalam sunnah, Allah dan Nabi menceritakan para sahabat dia telah pun hidup ish kariman mut syahidan. Mereka hidup sebagai orang yang mulia, mereka mati sebagai orang yang disaksikan. Disaksikan hidup dan mati mereka. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali dalam hadis Imam Muslim, antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullah fil ardi. Kamu sahabat adalah saksi Allah di atas muka bumi, kamu adalah saksi Allah di atas muka bumi. Allah bersaksi di atas mereka. Allah bersaksi di atas mereka. Subhanallah. Saya sebut kepada antum 2 kematian. 2 kematian para sahabat. Mesti kita kembalikan sistem beragama macam mereka. Satu, saya sebut kematian seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Mu'az. Bagaimana mati dia, ikhwan? Antum tengok, subhanallah. Sahabat ni duk hidup. Dia duk hidup. Tiba-tiba Nabi sebut dengan mulut. Nabi kata bal huwa min ahlil jannah. Nabi sebut dalam hadis Imam Muslim tentang seorang yang bernama sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Dia ni suara kuat, bercakap kuat. Jadi bila turun surah Al-Hujurat kata jangan angkat suara depan Nabi, dia sudah jadi cemas. Volume suara dia tak boleh kontrol. Dia tak reti duk cakap Assalamualaikum. Dia jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Deras. Kalau kita kata cakap pelan sikit, yang tu dia kata habis pelan lah. Nak aku contoh boleh lagi. Bila turun ayat Quran kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara di atas suara Nabi, dia susah hati. Pasal apa dia susah hati? Sebab dia rasa dia ni cakap kuat. Maka dia tak keluar rumah 3 hari 3 malam. Nabi bila buat majlis ilmu, majlis ta'lim, Nabi tengok Sabit tak ada. Sabit bin Qais nama dia. Nabi kata aina Thabit? Kebetulan Sa'ad jiran dia. Sa'ad bin Mu'az jiran dia. Nabi kata Sa'ad aina Thabit? Lam arahu. Aku tak tengok Sabit. Aku tak tengok Sabit. Mana dia? Sa'ad jawab dia ada di rumah. Ihtasaba nafsahu. Dia tak mau keluar rumah. Dia kata bal huwa min ahli nar. Dia kata dia ni isi neraka. Dia ni isi neraka. Dia tak mau jumpa Nabi. Nabi tanya pasal apa dia cakap macam tu? Sebab surah Hujurat turun.
Hujurat kata, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kamu bila cakap dengan Nabi, cakap mesti hormat. Dia tak boleh kontrol suara dia. Habis dia kata, buat apa aku jumpa Nabi? Kalau aku cakap pun Quran telah melarang aku cakap. Aku suara deras. Dia masih hidup, dia ada di rumah. Apa Nabi kata pada Sa'ad bin Mu'az? Nabi kata, Sa'ad, sampaikan kepada Thabit bin Qais, bal huwa min ahlil jannah, dia itu sabit daripada penghuni syurga. Allahu Akbar. Antum boleh bayang, duk hidup lagi, nyawa masih duk ada di badan, boleh mai jumpa Nabi lagi. Nabi confirm syurga dia masuk. Kalau orang ni kita tak kejar, orang ni kita tak buru, orang ni kita tidak jejaki, kita nak jejak siapa? Hidupnya, sembahyangnya, puasanya, seluruhnya Nabi kata diterima dalam syurga. Sampaikan pada dia, dia adalah ahli syurga, bukan ahli neraka. Habis ayat tu macam mana? Ayat tu kata jangan angkat suara. Nabi kata ayat ini kepada orang munafik yang suka jerkah kat aku, bukan kepada orang yang suara deras. Oh subhanallah. Tak mati lagi, telah dijamin husnul khatimah. Allahu Akbar. Tak mati lagi, dijamin husnul khatimah. Tak mati lagi, syurga duk panggil, mai. Oh ya subhanallah, ya subhanallah. Sa'ad bin Mu'az, jiran dia tadi. Sa'ad bin Mu'az, jiran dia tadi. Jiran dia tadi, dia mati. Sa'ad bin Mu'az mati. Orang pun bagi mandi jenazah dia semua, bagi mandi jenazah dia semua. Nabi semayang mayat dia, nak ditanamkan, nak buat masuk dalam kubur. Apa Nabi kata? Nabi kata siapa yang masuk dalam kubur ini akan dihimpit oleh kubur. Siapa yang masuk dalam kubur akan dihimpit oleh kubur. Nabi kata termasuklah Sa'ad bin Mu'az ini. Dia akan dihimpit di dalam kubur. Tetapi Nabi kata kubur himpit dia seperti ibu himpit anak nak bagi susu. Kalaulah ada orang selamat daripada kubur, Sa'adlah selamat daripada siksa, daripada himpitan kubur. Tapi dia tetap dihimpit, tapi seperti ibu menghimpit anak nak bagi susu. Elok-elok Nabi kata macam tu, tiba-tiba Jibril datang. Dalam hadis Imam Bukhari, Jibril datang. Maka apa Nabi kata kepada sahabat? Nabi kata bagilah luar. Kerana sekarang ini ada 70,000 malaikat sedang ziarah mayat Sa'ad bin Mu'az. Ya subhanallah. Bukan kata orang ziarah, malaikat ziarah. Berapa orang? Nabi sebut angka dia, 70,000 malaikat ziarah ahli syurga ini. Antum agak-agak kalau 70,000 malaikat mai ziarah mayat dia kena himpit kubur tak? Dengan himpitan yang mematahkan tulang. Agak-agak dia kena balunkan dengan mungkar dengan nakir. Tidak. Ini orang yang akan dapat nikmat di alam kubur. Antum, orang selepas daripada mereka tidak ada yang mati mendapat saksi daripada Nabi seperti itu. Kalau kita pohon husnul khatimah, inilah contoh kita. Kalau kita pohon nak mati baik, inilah contohnya. Ada lagi satu sahabat dalam hadis Abi Daud. Hadis ni hadis hasan, riwayat Abi Daud. Cerita siapa? Cerita tentang Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Amir. Apa istimewa Hanzalah bin Amir? Dia mati. Dia mati dalam pertempuran dan dia syahid. Apa istimewa dia? Istimewa dia, bila Nabi bawa dia, Nabi kata jangan mandikan mayat dia. Jangan mandikan mayat dia. Tanam kapan dan tanam. Jangan mandikan mayat dia, kapan dan tanam. Kenapa? Kerana Nabi kata sekarang ini malaikat sedang memandikan mayat dia. Ya subhanallah. Antum bayang orang macam mana malaikat nak maju hayat ni? Hak kaki balai rokok, hak balai syabu. Siapa ni yang malaikat nak turun bagi mandi mayat dia? Nabi dalam hadis Imam Abi Daud Hasan tadi, Nabi hantar orang tanya kepada isteri Hanzalah bin Amir,
Wahai Hanzalah, wahai isteri Imra'ah Hanzalah ni, tanya pada dia, apa suami kamu ni sampai malaikat memandikan jenazah dia ni? Isteri dia kata, tak tahulah, mungkinlah kalau malaikat nak bagi mandi pun kerana satu sebab dia pergi perang jihad, dia tak dan mandi junub, kerana itulah kot. Oh, subhanallah, subhanallah. Antum bayang di mana kita nak letak lukisan para sahabat ini dalam dunia ini. Belum terjadi lagi pada siapa-siapa sebelum mereka dan sesudah mereka keajaiban dan kehebatan seperti itu. Belum terjadi sebelum mereka dan sesudah mereka. Kalau kita pergi ziarah satu mayat, kita tanya, mandi tak lagi? Oh, dia kata tak bagi mandi, malaikat yang bagi mandi. Antum bayang, dia satu keajaiban ke satu ketakutan ke? Orang tak boleh terima. Mana boleh malaikat bagi mandi? Bahkan di dalam fiqh para ulama menyatakan tidak boleh malaikat atau jin memandikan mayat anak Adam. Tidak boleh. Kita pipi tengok dah bungkus siap dah. Kita kata siapa bagi mandi? Dia kata jin. Dia ni rajin kawan dengan jin. Para fuqaha memutuskan tetap mayat tu kita kena buka, kena bagi mandi balik. Tetapi tidak jenazah Hanzalah bin Amir. Tidak jenazah Hanzalah bin Amir. Mayat dia disaksikan oleh para malaikat. Malaikat turun dengan ayat daripada syurga, kapan daripada syurga, segala kapok baruh bidara daripada syurga, sabun daripada syurga, mandikan jenazah dia sebersih-bersih dan angkat naik di sisi Allah. Ini orang yang nas agama mencatatkan husnul khatimah. Ikhwan, maka kalau kita nak cari keberkatan beragama, kita nak cari jalan benar beragama, inilah orangnya. Tetapi ikhwan, saya katakan pada diri saya, kita kena ada jiwa yang lapang, jiwa yang istiqamah dan sabar. Kerana zaman kita ini, milenium kita ini, kita punya zaman ini, agama menjadi hak setiap orang. Semua orang beragama dan semua orang berhak percaya macam mana dia nak beragama. Ada orang dia beragama dengan tak sembahyang, itu agama, tapi dia rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Sembahyang dia tak mau, tutup aurat dia tak mau, dia kira sedekah aja. Dia marah kalau orang buat moral Ramadan tak bubuh nama dia, dia marah sangat-sangat. Hampa seorang je nak masuk syurga, aku tak mau masuk. Dia marah. Dia beragama, bukan tidak beragama, tetapi dia tidak bersedia memakai metod ini. Ikhwan, yang saya maksudkan di sini apa dia ikhwan? Yang saya maksudkan apa dia ikhwan? Yang saya maksudkan di sininya ialah bahawa kita mesti bersedia untuk mengambil itu sebagai metod beragama. Sediakah kita? Bukan kita nak agama, kita nak beragama macam sahabat, kemudian kita harap malaikat mandikan mayat kita. Itu tidak akan jadi. Enggak bisa jadi itu. Enggak bisa. Bisa ulang ada? Enggak bisa jadi, Pak. Enggak bisa. Kenapa? Itu keistimewaan para sahabat. Tetapi kalau kita nak agama, cara kita beragama diterima di sisi Allah Jalla wa'ala, kalau kita nak agama yang kita beragama ni jadi bekai mati kita, kita kena bersedia buat apa yang para sahabat buat, tinggal apa yang para sahabat tinggal. Kena ada lapang dada. Nanti orang datang kepada kita, orang kata, kenapa kamu pelik sangat ni? Kami pun beragama juga, tapi taklah teruk macam hang. Apa kita nak jawab pada mereka? Kami pun beragama juga, tapi sekali-sekala kami pun merapu dengan merepek juga. Hang ni sampai tak merepek langsung. Agama apa hang ni? Kita kena bersedia, kita kena istiqamah, kita kena sabar untuk beragama macam mana orang telah masuk syurga.
Kita kena sedia salat macam mereka salat. Kita kena sedia zikir macam mereka zikir. Kita kena sedia buat haji macam mereka buat haji. Satu hari dalam hadis Imam Muslim, sahabat tu tengah kutip batu nak melontak jamrah. Dia kutip batu, kita kata bahasa utara dia kan, nala punya batu. Nala punya batu. Besar buku 5. Dia ambil tu, dia memang nak melontak betul. Dia kata kalau kena setan pun padan muka dia. Duk kacau aku sangat. Bila Nabi tengok dia ini, sahabat, Nabi tengok dia ini, apa Nabi kata? Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata binasalah orang yang melampau, tidak ikut melontak macam aku melontak. Nabi kata khudh jamratan, khudh jamratan. Nabi kata ambil jamrah. Jamrah ni batu kecil. Kalau hajar batu besar, kalau sakhrah lagi besar. Ambil jamrah, batu kecil. Nabi kata batu kerikil, bukan batu besar buku 5 tu, yang tu kena muka orang berkelai. Tapi Nabi kata apa? Halakal mutanati'un, rosak agama orang yang tidak ikut aku. Bila sahabat ni dengar, dia buang batu yang besar, dia cari batu yang kecil. Walaupun hati dia mau yang besar, tapi kerana Nabi kata yang kecil, dia korbankan hati dia, dia ikut cara Nabi, dia sampai ke syurga. Subhanallah. Bersediakah kita kalau nak turun pergi ke Mekah seperti para sahabat turun? Bersediakah kita belajar seperti mereka? Bersediakah kita berkorban agama seperti mereka? Masya Allah. Kalau kita boleh, kita tak akan jadi seperti mereka. Kita tak akan jadi seperti mereka. Tetapi kita nak menurut mereka. Ayat 100 dalam surah Taubah. Ayat 100 dalam surah Taubah. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat 100 dalam surah Taubah? Allah katakan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika fawzul azim. Wah, hebat. Di situ ada orang nak ikut para sahabat. Allah kata orang-orang dahulu daripada muhajirin dan ansar, dan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikut muhajirin dan ansar langkah beragama. Mereka itu mendapat redha Allah dan mendapat syurga Allah yang berlari di bawahnya anak sungai, dan mereka mendapat fawzul azim. Itulah balasan yang paling besar, kata Allah. Kerana itu kita nak melangkah, ikhwan, nak melangkah, Masya Allah, nak melangkah. Muaz bin Jabal dalam hadis Imam Bukhari, dia semayang Isya. Allahu Akbar, dia semayang Isya. Masa dia semayang Isya, dia baca suratul Baqarah. Kebetulan kawan baru hafal. Dia bukan baca 1 baris 2 baris, dia baca nak pi 1 juzuk dah. Sama ada dia terlupa, dia ingat dia sembahyang tahajud ke, atau dia saja nak perhabiskan surah tu, menyebabkan sahabat-sahabat lain mufaraqah. Mana boleh tahan 1 rakaat pi 1 juzuk? Kita bulan puasa 20 rakaat 1 juzuk. Dia ni pi 1 rakaat 1 juzuk, tak huru-hara kita. Sahabat mufaraqah. Habis-habis dia bagi salam, tinggal dia seorang. Maka dia pun kata, awaklah oranglah ni sampai menghadap Tuhan pun tak ada selera dah. Sahabat-sahabat yang tak boleh tahan ini pergi jumpa Nabi. Depa, ya Rasulullah, bukan tak mau jemaah kalau tu iman dia buat perangai lagu ni. Bukan kata pitam boleh mampu terus. Dalam hadis Imam Bukhari, lafaz yang Nabi guna kepada dia Nabi guna lafaz apa pada dia? Nabi kata, kamu ini orang yang melarikan orang daripada agama Allah. Kamu ini orang yang melarikan orang daripada agama Allah. Jangan demikian, Nabi kata. Sejak Nabi kata macam tu pada dia, begitu banyak surah dia hafal dalam kepala. Dia masuk sembahyang Isya, dia hanya membaca was-sama'i wat-tariq. Sejak daripada hari itu dia baca was-sama'i wat-tariq. Bila dia sembahyang seorang,
Sahabat tengok punya lama tak rokok-rokok lagi. Masya Allah. Simple tapi berubah untuk mencari mardatillah. Mudah, senang buat, tak menyusahkan orang. Iza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bila kamu jadi imam, ringankan. Di belakang kamu ada orang tak seimbang, Nabi kata, jangan susahkan mereka. Tapi wa idza sallaita wahida, bila kamu seorang sembahyang seorang-seorang, falyutawil ma syaa, panjanglah panjang mana kamu nak, Nabi kata. Subhanallah. Ikhwan, itu saya katakan sebagai satu manhaj beragama. Dan supaya ikhwan, Allah memberi kepada kita ini hati yang suka memilih manhaj para sahabat. Kerana tidak ada cara lain untuk selamat dunia dan akhirat melainkan cara mereka. Ikhwan, cukuplah dekat tu. Dah sejam lebih dah ni pun. Cukup dah dekat tu. Kalau bersila pun dah lengah lutut dah. Perut pun dah lapang dah. Rokok pun duk nampak. Dia tak nampak mamak ni, dia nampak mamak ni macam rokok aku cucuh cuma. Tapi sebelum saya berhenti, kalau ada satu dua soalan yang ikhwan nak bertanya tentang tajuk yang saya bincangkan itu. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya, insya-Allah. Dalam mazhab memang kita ikut sunnah Rasul dan sahabat-sahabat, hadis yang sahih. Jadi macam mana kita nak menghadapi kekeliruan dengan pendapat ulama yang berbeza-beza pendapat yang jadi pertikaian. Jadi masalah saya dengan adik saya pun berbeza pendapat, saya dengan ibu saya pun berbeza pendapat kerana pelajaran mereka dari dulu. Jadi saya dapat taufik hidayah dari Allah karena saya mata tak tahu baca Quran. Saya dapat download yang mana Allah kasih ke saya saja. Alhamdulillah. Cara saya nak membenarkan, sebab orang melihat kita ni lain. Sebab kita rasa apa yang kita boleh mampu. Itu ini Ustaz dah faham. Saya faham. Terima kasih Ustaz. Semoga diberkati Allah. Ikhwatul iman, soalan yang sahabat kita tanya, betul lah kesemua orang ini tak dinafikan nak mengikut jalan Quran, jalan sunnah, jalan sahabat, tetapi dia akan jadi pertikaian, dia akan jadi perbalahan. Kita kata kita nak beragama dengan cara sahabat, faham dengan cara sahabat, timbul macam mana kita dah faham agama dengan cara lama-lama, cara kuno-kuno. Subhanallah. Apa akan terjadi itu? Kita dengan mak kita, dengan bapa kita, dengan adik kita, kita main dengan ceramah. Apa sahabat tak buat, kita jangan buat. Apa sahabat buat, kita buat. Abang kita pula pergi mengaji, mak saudara pula kita pergi mengaji, apa orang tua buat, kita buat. Apa orang tua tak buat, jangan buat. Kan sudah ada accident itu. Ikhwan, hanya Allah yang maha mengetahui dalam urusan ini. Mungkin kita boleh belajar dengan para imam mazhab. Antum tahu tak kenapa para imam mazhab ni? Syekh Utsaimin menulis satu buku yang sangat menarik. Nama dia 7 sebab kenapa para ulama khilaf. Kenapa para ulama khilaf pendapat? Dia bawa 7 sebab. Sangat baik buku ini. Sangat baik buku ini kita baca. Kalau orang yang boleh bahasa Arab, baca, sangat berkesan buku ini. Sangat berkesan. Ikhwan, satu perkara, apabila Imam Syafi'i dia khilaf dengan Imam Malik, guru dia. Imam Ahmad khilaf dengan Imam Syafi'i, guru dia juga. Ahmad khilaf dengan Imam Ishaq, guru Imam Ahmad sendiri. Ishaq bin Rahawai, guru dia sendiri. Ketika para ulama khilaf menghilaf ini, antum akan lihat dalam semua kitab para ulama, satu
satu perkataan mereka akan angkat. Subhanallah, kita kena belajar dengan perkataan itu. Sama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka tidak sama pendapat. Akhirnya mereka akan membina hukum mereka. Imam Syafi'i akan jalankan apa yang dia faham tentang agama, tetapi di ujung itu dia akan sebut sepatah. Apa dia akan kata? Idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Ini bukan perkara ini datang dalam akal. Perkara ini adalah akidah dan ini adalah manhaj para ulama salafus salih. Apa dia? Yang ada pada kita ini usaha kita, kederat kita, kemampuan kita belajar. Dan kita akan kuasai dan kita akan faham apa yang kita mampu belajar, itu sahaja. Tetapi ikhwan, sama ada kita ya ataupun tidak, akan ada ilmu yang kita takkan dapat. Kita tak boleh campur semua. Ketika itulah para imam-imam mazhab, mereka tahu penilaian mereka. Mereka ungkap satu perkataan, kalau ada dalil-dalil lain yang sahih yang aku tak sebut di sini, tetapi ada tapi aku tidak jumpai, yang dia itu khilafu qawli, tak sama dengan pandangan aku, fa ana raji' fil hayati wa ba'da al mamati, aku akan tarik pandangan aku ini masa aku hidup maupun aku mati, sekiranya bercanggah dengan mana-mana yang sahih daripada Nabi. Subhanallah, Allah akan bagi pahala kepada orang ini. Subhanallah, dia tidak angkuh dan dia tidak sombong. Dia tidak menggunakan perkataan, apanya aku ajar, apanya aku sampaikan, kamu terima, pedulikan orang. Dia tak cakap bahasa macam tu. Kenapa? Kerana dia maklum apa yang ada pada dia itu dan apa yang ada pada sisi Allah itu. Dia tahu sesuatu yang aku tak mau bertembung dengan Allah dan utusannya. Bertemu dengan Allah dan utusannya, sangat takut mereka. Alangkah baiknya ikhwan kalau kita boleh ada bahasa itu. Silakan kita belajar dengan apa cara sekalipun. Tetapi apabila ilmu datang kepada kita, yang kita belajar, yang kita amal itu tidak sama dengan orang yang telah masuk syurga, apa salahnya kita kata, apa salahnya kita mengangkat perkataan para imam dahulu, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Kalau inilah yang paling sahih, aku berada di situ. Bersedia kita meninggalkan apa yang kita pegang sejak lama dulu. Tetapi ahli syurga ni tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, itu tak pernah buat, ini tak pernah buat, kita sanggup tinggal. Masya Allah ikhwatul iman. Tetapi tidak ramai orang boleh ada sikap begitu. Kalau orang ada sikap begitu, rasanya ipak dengan ipak, birah dengan birah, adik dan abang, mak dengan anak, suami dan isteri, pak menakan dengan anak menakan, tidak akan berlaga apa-apa. Kesemuanya tunduk kepada al-haq min rabbik, kebenaran Allah. Apa itu kita belajar daripada Al-Quran ayat 101 surah Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apapun kamu kena bawa dalil kalau kamu kata itu benar. Kalau dia kata benar, dia bawa dalil, hadisnya sahih dari sekian sahabat, imam sekian, hadis Bukhari ke Abi Daud telah mensahihkan, dan hadis itu memang wujud dalam kitab-kitab sekian dan martabat dia sahih. Siapa kita untuk menolak wahyu Allah yang kita bicarakan tadi? Hadis adalah wahyu. Kalau kita kata saya tak boleh terima hadis ini, bermakna kita kata saya tak boleh terima wahyu. Agama kita keluar daripada manhaj yang betul, tidak akan jadi bekal akhirat kita di sisi Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Karena itu ikhwatul iman, kita ambil contoh, kita belajar. Kita belajar dari siapa? Dari Umar Al-Khattab. Dalam hadis Imam Bukhari cerita, apa dia cerita? Sayyidina Umar bawa bala tentera nak masuk ke Syria. Dia bawa bala tentera nak masuk ke Syria. Tiba-tiba sampai tengah jalan dimaklumkan di sebelah Syam itu kena taun, kena penyakit taun. Maka Sayyidina Umar
dia berhenti di tengah jalan dan dia bermesyuarat dengan kawan-kawan. Macam mana ini? Kita nak pi ke kita tak pi ke? Nak pi ke tak pi? Semua sahabat yang ada, mereka kata adalah lebih baik kita jangan pi. Sayyidina Umar tanya, pasal apa kita tak boleh pi? Pasal apa kita kena balik? Semua tak boleh jawab. Semua tak boleh jawab. Semua diam. Semua diam. Akhirnya jawapan yang timbulnya jawapan kesihatan lah. Biasanya kalau kita pergi tempat orang batuk-batuk, kita kena batuk juga lah. Kita ni bala tentera. Buat apa kita nak masuk negeri yang ada kuman ta'un ni? Umar kata, aku tak puas hati, kita bermalam di sini. Bermalam di sini. Maka ikhwatul iman, datang Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis Imam Bukhari, datang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kata kepada Umar dan bala tentera itu, kenapa kamu berhenti di sini? Kenapa berhenti di sini? Umar kata, tak tahu nak buat keputusan, nak masuk kan nak balik. Last sekali kita mauqif di sini, kita berhenti di sini. Kata Abdurrahman bin Auf, tidakkah Nabi bersabda, apabila ta'un ada di situ, penduduk sana jangan keluar, orang di luar jangan masuk? Tidakkah kita dengar daripada Nabi? Umar kata apa? Umar kata, aku tak pernah dengar. Masa Nabi baca hadis itu, aku tak main kuliah. Aku sibuk. Hari itu aku sibuk. Abdurrahman bin Auf menyampaikan apa yang Umar tidak tahu. Dan di atas nama Allah, Umar tunduk. Wahai dia Amirul Mukminin. Dia tunduk dan dia bawa bala tentera balik ke Madinah apabila bertemu dengan dalil yang sahih. Subhanallah. Kenapa kita tak boleh bersikap demikian? Kita buatlah apa kita nak buat. Kita buat. Kita nak buat apa kita buat. Orang dahulu bila main bulan Sapak, mandi Sapak. Buatlah, silakan. Kita tambah lagi mandi. Mandi banyak ni kan bagus, segar. Kita mandi Muharram, kita mandi Rajab, kita mandi Sya'ban. Tiba-tiba kita jumpa hadis. Mandi Sapak dikaitkan dengan buang sir, dikaitkan dengan apa? Macam itulah. Tiba-tiba kita jumpa hadis. Nabi kata tak ada sial menyial dalam bulan. Tak ada sial menyial pada binatang. Tidak ada, Nabi kata. Larilah kamu daripada tahyul seperti mana lari daripada singa. Apabila kita dengar hadis seperti itu, kita berhenti total. Berhenti total. Yang adanya bulan Sabat mandi pergi kerja, mandi balik kerja. Yang tu sahaja. Yang tu sahaja. Aku tak ada mandi dah pergi tepi hulu sungai ni semua. Pasal apa? Pasal hadis kata tidak ada sial menyial. Tidak ada. Subhanallah. Kita mesti berubah. Kenapa? Kerana Quran suruh kita bertakwa sampai mati. Dan Quran suruh kita berpegang dengan tali Allah. Jangan bercerai. Nas yang sahih itu tali Allah. Nas yang sahih itu Al-Quran. Nas yang sahih itu hadis yang sahih. Kita wala tafarraqu. Jangan bercerai daripada manhaj itu. Kita mesti berubah. Kita mesti berubah. Supaya takwa kita ini menjadi bekal di hari akhirat. Kalau kita tak mau berubah, subhanallah, kita akan rosak. Kita akan rosak. Kita nak mati masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Tapi Allah kata kepada orang Yahudi, lan yadkhulul jannata illa man kana yahud. Orang Yahudi kata, mana boleh masuk syurga kecuali Yahudi. Allah kata apa? Tilka amaniyuhum. Yang mereka ingat hanya Yahudi saja boleh masuk syurga, itu angan-angan mereka, kata Allah. Kenapa? Mereka itu ghairil maghdubi alaihim. Jalan mereka Allah murka, jalan mereka sesat. Bila datang kebenaran Quran, mereka tak mau terima Quran. Mereka pegang dengan Taurat. Mereka ubah Taurat. Mereka tidak bersedia berubah. Dan mereka kata pula, waqalu qulubuna ghul. Hati kami dah tertutup, macam mana kami nak berubah? Subhanallah. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Allah laknat kerana ucapan yang kufur itu, tidak mau kembali pada wahyu Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kita mesti berubah, ikhwatul iman. Itu saya punya, just my opinion only lah, pandangan saya. Kita tak perlu berbalah dengan orang sampai naik orak-orak, sakit kepala, migrain, makan Poston, semua tak payah. Cuma kita perlu jelaskan apa pegangan kita. Dan sahabat kita perlu jelaskan apa pegangan dia. Itu saja. Jangan sampai ikhwatul iman
benda kita tak pernah tengok, kitab kita tak pernah jumpa, tapi kita buat macam di rumah kita ada kitab, macam depan kita ada sandaran. Tapi hati kita sendiri kata, aku pun tak tahu apa aku buat, tapi semua orang duk buat. Kalau itu bukan agama. Kalau kita nak buat juga, kita kena cari dalil, kita kena korek, kita kena cangkui, kita kena gali mana-mana ilmu kita boleh ambil untuk sandarkan. Kerana itu kita sandar kepada para sahabat, mereka adalah ahli syurga. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ayat banyak lagi. Mudah-mudahan ikhwatul iman, apa yang kita bicara ini ada manfaat kepada diri saya, ada manfaat kepada kita sekalian. Ikhwan, ambillah manfaat. Ambillah manfaat. Sementara masih ada umur, ada kesihatan sikit, akal kita masih sihat, ambillah ini semua sebagai bekal kita balik bertemu Allah. Kita duduklah dalam majlis ta'lim, dalam majlis ilmu. Belajarlah mengenal para sahabat dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kenallah sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah Nabi, apa itu hadis-hadis Nabi, apa itu hadis-hadis yang sahih. Masya Allah. Kita mulakan di akhir daripada surah Al-Ankabut. Antum balik rumah, jadikan ayat ini sebagai azimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang tunjuk kesungguhan pada jalan kami, kami buka semua jalan untuk dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kena ada daripada hati kita? Kesungguhan. Kesungguhan nak mengenal Rasulullah. Kita bukan nak kenal tokoh-tokoh dunia, tidak. Kita nak kenal Rasulullah. Kita nak sembahyang macam Rasulullah. Di mana salahnya, di mana silapnya, di mana tak betulnya. Kita nak kembali kepada jalan yang betul, di mana tak betulnya. Ini satu usaha yang baik, ini satu usaha yang benar, ikhwatul iman. Allah kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kamu tunjuk, Allahu Akbar, bahasa Arab yang dia guna tu. Tak? Walladzina jahadu fina, yang dia buka lanahdiyannahum subulana. Allahu Akbar. Dia mufrad pada jalan dia, dia jamak pada jalan dia buka. Allahu Akbar. Besar dalam tata bahasa Arab ni. Bukan main-main. Kamu tunjuk satu usaha mai ke jalan aku buka semua jalan, hang faham agama aku. Allahu Akbar. Lanahdiyannahum, kami hidayahkan dia subulana. Semua jalan jadi hidayah. Allahu Akbar. Gementak kita baca ayat ni. Gementak. Allahu Akbar. Jadikan dia azimah. Kita mula beli buku. Buku apa kita nak beli? Kita tukar daripada majalah gila-gila URTV, kita tukar Sahih Al-Bukhari. Masya Allah, Masya Allah. Semuanya sahih. Nama pun Sahih Muslim. Start membaca yang Melayu, tengok Arab Melayu. Start bertanya kepada orang yang reti sikit apa makna riwayat ini. Antum tahu sekarang di kedai-kedai buku telah diterjemahkan sampai 12 jilid Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Masya Allah. Telah diterjemahkan. Come on baby. Tunggu apa lagi? Apa lagi kita tunggu? Dulu kitab ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab kita nak mengaji nahwu surah, lurus rambut, botak kepala, pening kepala. Subhanallah. Hari ini ada orang buat master PhD bahasa Arab, dia nak tolong kita faham menterjemahkan hadis. Siapa pula terjemah hadis itu? Imam Ahmad Ibnu Hajar Asqalani. Siapa dia Ahmad Ibnu Hajar Asqalani? Dia adalah ulama yang hebat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Tak lari daripada manhaj mazhab kita, tak lari. Dia yang buat sahih, dia yang buat syarah kepada Sahih Al-Bukhari
Fathul Bari. Setiap hadis itu dia incikan. Kita akan jumpa dalam Fathul Bari kata Nawawi, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, kata imam-imam yang tak menyesatkan orang. Mereka menghidayahkan orang. Oh subhanallah. Kita hanya perlu simpan duit isap okok tu, beli kitab aja. Itu je. Subhanallah. Walladzina jahadu fina, siapa yang berjihad di jalan kami, tunjuk kesungguhan, lanahdiyannahum subulana, semua hidayah akan sampai pada dia. Allahu akbar. Pasal itu kena ada ikhlas, kena ada tawaduk di hadapan Allah, dan kena ada hati yang luas. Dalam surah Al-An'am Allah kata apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Dada dia akan dilapangkan menerima hidayah Islam. Tapi kalau dia tutup hati dia, dia akan sempit. Dia akan sempit ka'annama yas'adu fis sama, macam orang naik ke langit tak ada udara, tak boleh nafas, mati terus. Begitulah hidayah bila tak masuk Allah. Ikhwan, semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Kalau ada kalam yang disampaikan ini kalam yang tidak enak, itu daripada kebodohan saya lah, bukan kejahilan, kebodohan lah. Kalau ada yang bermanfaat, ambil dan sampaikan. Yang tidak bermanfaat, matikan di sini saja. Jangan disebar-sebar. Nanti kita akan dapat sunnah yang tidak baik. Kembali kepada sunnah Nabi. Semoga diberkati Allah. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Tuan Imam, kepada sahabat yang jemput saya, Abang Pin. Terima kasih. Terima kasih Don Keladi. Lepas tu sambung sendirilah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Mamak ni dia tak pandai pantun. Pantun ni hampa punya orang Melayu. Mamak dia tidak rahmat. Dia boleh dua kerat dia pantun. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.